tengok ahli kumpulan ada tak yang duduk sekitar Bukit Gambir ke, Muar ke ataupun Sungai Rambai ke. So boleh hantar by hand nak memastikan tugasan tu selamat sampai. Awak kena post 2, satu tugasan, laporan dan satu lagi adalah slide. Kat sini pun sama, kat Google Classroom pun sama, kena hantar 2. Satu laporan dan satu slide untuk pembentangan. Sama juga kat sini lah. Okey, mestilah berwarna. Saya tak nak yang tak berwarna. Kemudian saya mengharapkan kalau kamu hantar tugasan tu, kamu hantar binding macam ni. Sebab tugasan tu agak tebal 8 ke 15 page. So saya lebih suka macam ni. Dan kalau boleh letak plastik depan dan belakang supaya kalau awak post tugasan tu okey, tak konyok. Kemudian kamu punya slide tu, satu page saya nak 2 slide sahaja. Satu page 2 slide sahaja Tak nak 6, tak nak 4, mesti 2. So besar dan color. Alright. Seterusnya adalah sesi pembentangan tugasan menggunakan Google Meeting pada minggu ke-18 iaitu tarikh pada 7 hingga 11 Mac 2021 mengikut jadual PDPR. Dan masa ni juga awak tengah run untuk tugasan yang pertama. Tugasan ketiga tapi tugasan yang pertama lah. Okay, so maksudnya awak kena cepatlah buat kerja sebab nanti kita nak bagi tugasan seterusnya terakhir. Dan tugasan terakhir pun sama ada pembentangan So ini ikut jadual PDPR. So masing-masing kena memastikan internet masing-masing okey. Mungkin pada waktu ini saya berada di KKTM sepanjang minggu sebab saya tak nak jadi macam kes yang lepas kan. Saya buat kelas, tiba-tiba saya yang left dulu. So saya akan pastikan saya berada di KKTM dan awak juga kena pastikan internet awak okey. Dan kalau internet tak okey, awak kena ada backup plan. Sebab nanti saya akan nilai semasa pembentangan tersebut sebab markahnya adalah individu. Okey, seterusnya saya nak terangkan sini tugasannya. Okey. Siapa dapat tugasan 1, soalan 1? Kumpulan 4. Okey. Alright, kumpulan 4 Okey, yang pertama sekali adalah bincangkan asas-asas hubungan etnik dalam konteks agama di Malaysia. So awak buka modul, awak tengok konteks asas-asas beragama. Asas-asas hubungan dalam Islam sebenarnya. Contohnya berkenalan, kemudian bekerjasama, berkasih sayang. Tetapi saya nak awak huraikan asas-asas hubungan tersebut dalam konteks beragama. Tengok, awak kena relatekan dengan agama-agama yang ada kat Malaysia. So, dengan asas ini bagaimana kita menjalinkan hubungan yang baik dengan agama-agama yang lain. So, kamu tengok dulu dan nanti kamu buat rangka dan nanti kamu bentangkan Okey, yang kedua, sejauh manakah peranan Islam dan masyarakat majmuk ke arah pembinaan negara bangsa? Yang ni mungkin kita kata peranan Islam dan masyarakat. Yang ni kita mungkin boleh kata bagaimana kita menggunakan toleransi beragama dalam memupuk masyarakat majmuk. So kamu relatekanlah peranan Islam dan juga toleransi beragama. Okey, yang seterusnya soalan yang ketiga, Islam sebagai agama persekutuan telah termaktub dalam perlembagaan sejak negara mencapai kemerdekaan. Sejauh manakah kekebalan Islam dalam persekutuan dapat dilihat dalam sebuah negara yang mengamalkan konsep demokrasi berparlimen Malaysia? So kat sini awak kena huraikan tentang agama Islam dari aspek perlembagaan, iaitu ada 2, agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan dan yang kedua dalam hak asasi iaitu kebebasan beragama. So awak tengoklah Yang keempat, sejauh manakah MARA bertindak sebagai agensi kerajaan untuk memastikan pengukuhan ekonomi Bumiputera di Malaysia selaras dengan aspirasi kerajaan menuju revolusi industri 4.0.
So kat sini awak kena awak kena fahamkan apa yang dimaksudkan dengan revolusi industri 4.0. Kemudian awak kena kenal pasti peranan MARA dan barulah awak menjawab soalan tersebut. Maksudnya bagaimana MARA ni nak membantu Bumiputera selaras dengan aspirasi revolusi 4.0. Apa peranan dia? Melahirkan macam mana? So yang tu kamu kena tahu. Dan yang kelima adalah soalan MARA juga, iaitu Kongres Ekonomi Bumiputera 1965 memberikan satu perkhabaran gembira kepada masyarakat Bumiputera. Buat analisa mengenai kemajuan yang dicapai menyusul MARA serta apakah cabaran. So kat sini kamu kena jawab dua soalan. Yang pertama adalah analisa kemajuan yang dicapai dari start penubuhan MARA hingga sekarang. So yang tu kamu boleh tengok dekat hala 7 MARA. So kamu boleh tengok yang mana yang telah mencapai kejayaan besar kepada MARA. Okey, yang kedua seterusnya adalah cabaran. Bila kita nak membantu Bumiputera, ada cabaran-cabaran yang dihadapi. Apa dia cabaran dia? So yang tu yang kamu kena ulas. Okey, faham setakat ni? Faham? Faham, Faham, madam. Ha? Okey, nombor 4 ni. First kali awak kena tahu MARA ni peranan dia apa dalam membantu Bumiputera. Okey, yang pertama. Yang kedua, awak kena faham apa yang dimaksudkan dengan revolusi industri 4.0. Kemudian barulah kamu relatekan peranan MARA membantu Bumiputera tetapi mengikut aspirasi revolusi 4.0. Kalau kamu tak faham revolusi 4.0, kamu tak akan dapat jawab soalan. Faham tak? So ada dua awak kena faham. Peranan MARA dan juga revolusi industri. Kemudian apakah peranan MARA dalam membantu Bumiputera tetapi mengikut aspirasi revolusi industri 4.0. Okey. Ada lagi nak tanya? Madam, untuk soalan nombor 5 tu tajuk besar dia apa? Ya ni. Soalan 5. Kamu buatlah. Saya tak faham tajuk besar tu apa. Inilah tajuk dia. Maksud kamu apa sebenarnya? Tajuk Untuk besar. letak dekat template tu nanti. Ya ni Ke lah. depan. Semua ni lah. Oh, semua tu. Okay. Kamu kena send. Tulisan tu mungkin lagi kecil lah. Macam tu. Okey, seterusnya saya nak tunjuk slide yang seterusnya. Okey, nampak tak kat slide? Nampak tak? Nampak. Nampak Ya, madam. Alright, so kat sini. Okey, so saya nak, tadi saya dah terangkan tentang assignment sheet ya. Kemudian ni saya nak terangkan tentang cara membuat tugasan lah. So kaedah pelaksanaan tugasan 2 berkumpulan 40% ya. So kat sini adalah AIF ataupun penilaian tugasan 2 berkumpulan. So kat sini kalau kita tengok unit yang akan disentuh adalah unit 6 dan unit 7. Iaitu topik agama dan kepercayaan dan juga Majlis Amanah Rakyat ya. Dan ini tugasan 2 30% berkumpulan ya. So kat sini kita tengok kita akan buat pembentangan tugasan 1. Tugasan 1 ni yang lelaki, tugasan 2 10% ya. Tapi walaupun dia berkumpulan, penilaiannya adalah secara individu Okey, soalan tadi saya dah terangkan. Okey, seterusnya saya pergi kepada format penulisan ya. Yang pertama mesti ada penghargaan. Yang kedua mesti ada isi kandungan.
Kemudian pengenalan, isi isu utama. Yang ni saya tak tahu. Saya tak maksudnya saya bagi peluang untuk kepada kamu untuk kamu rangka sendiri bagaimana kamu nak kupas soalan yang kamu terima. Okey. Mengikut kemudian berikan pendapat penulis ya. Saya ada bagi template sebelum ni. Kemudian penutup dan bibliografi. Yang ni sangat penting sebab bila kita buat tugasan sebagai pensyarah saya nak tahu awak ni refer sumber mana. Saya tak nak awak nanti kalau saya tak tekankan bibliografi, kamu copy and paste daripada blog-blog, internet dan sebagainya. So yang ni sangat penting ya. Sebab sejarah ni dia mementingkan bukti. Okey, format penulisan tugasan 2 mesti 8 hingga 15 halaman muka surat lah. Sebab tu tebal, sebab tu saya minta kamu supaya binding ring lah kamu punya tu. Kemudian insert page number, ini bagi memudahkan untuk kamu mengisi isi kandungan. Tugasan perlulah bertaip menggunakan Microsoft Word. Spacing 1.5. Spacing ni tahu langkau antara baris. Kemudian font 12 Arial. Kemudian justify. Justify ni kiri dan kanan supaya sama lah. Kemudian mesti ada isi contohnya 1.0 pengenalan, 2.0 isi ni, 3.0 apa, 4 penutup contoh ataupun kesimpulan So mesti dalam bentuk esei lah dan setiap kumpulan hanya perlu menyiapkan dan menghantar satu laporan tugasan sahaja sebab ini adalah tugasan kumpulan So template saya dah bagi. Cara penghantaran saya dah nyatakan tadi hanya wakil saja yang menghantar soft copy report dan juga PowerPoint dekat Google Classroom. So bila dah submit nanti kamu akan buat okey kumpulan 1 nama siapa, maksudnya nama ketua kumpulan yang ni. Lepas tu Google Classroom write, maksudnya awak dah hantar dekat Google Classroom. Yang kedua hard copy secara by hand ataupun secara apa. So yang tu saya nak tahu. Sebab nanti saya senang nak trace. Kumpulan 1 ni yang hantar siapa. Kumpulan 2 yang hantar siapa. So kena update macam tu. Kemudian secara post lah ataupun by hand. By hand seperti biasa. Okey, so pembentangan tugasan 2 akan dibuatkan pada, tadilah bukan 28 pada 7 hingga berapa Mac tadi. So ikut tarikh yang dalam ni tadi. So kalau ikut tarikh asal adalah 7 hingga 11 Mac Sebenarnya ini adalah tarikh asal tetapi saya fikir tak apalah saya anjakkan sedikit supaya kamu boleh buat persediaan yang baiklah. Okey, ni melalui Google Meeting Okey. So nanti bila kamu buat, kalau ada video ke gambar ke attachkan sekali ataupun kalau dekat tugasan kamu kan, dekat report nanti kamu ada bukti, contohnya kamu ambil perataan akhbar ataupun kamu ambil gambar-gambar yang berkaitan. So kamu boleh jadikan sebagai lampiran tak ada masalah. Okay. So ada soalan setakat ni? Ada soalan? Ya? Daripada modul boleh tapi nanti kena letak footnote. Saya tahu. Maksud ambil tu bukan copy and paste okey. Uraian pun sama juga, jangan copy and paste. Maksudnya awak menggunakan ayat kamu sendiri. Okey, kemudian saya nak tunjuk lagi. Ada soalan lagi tak nak tanya tentang format ni? Rasa okey kot Alah senang, Basely, Arial, tulisan, semua kan. Okey, seterusnya saya nak tunjuk lagi kat kamu. Kadang kalau tak tunjuk, kamu tak nampak gambaran macam mana nak buat report kan. So yang ni saya ni lah. Ini adalah, nampak tak? Ada? Ada, madam. Okey. So
So ini adalah contoh ini adalah essay master saya. Okey. Kalau essay master mesti menggunakan sumber utama sebab sejarah kan. So assignment dia 40 page Alright, kat sini first kali tadi ada penghargaan kan. Penghargaan, kemudian isi kandungan macam ni. Saya dah bagi template Kemudian okey, contoh pengenalan kamu buat 1.0 bold kan kat sini bold. Lepas tu ini adalah justify. Kat sini justify kemudian ni 1.5. Okey. Alright. Tulisan 12. Area 12 Saya tak nak nanti kena ada tukang compile. Tukang compile tu dia akan check dari segi format. Nanti pengenalan tulisan area. Lepas tu isi-isi tulisan Times New Roman. Lepas tu area balik. Lepas tu yang ni justify. Yang page seterusnya tak justify. So saya tak nak. Pastikan sebelum kamu post ataupun upload, pastikan kawan ahli-ahli kumpulan akan check. QC lah maksudnya check semua. Bila dah okey, baru submit. Saya tak nak ada yang tu. So, mesti ada page number. So setiap isi perbincangan mestilah dalam bentuk perenggan. So bila perenggan mesti tab macam ni. Setiap perenggan ni. Ni contoh isi pertama. Isi-isi lah. 2.0 pengunduran. Tajuk besar. Kemudian buat perbincangan. Kemudian tajuk besar lagi. Kemudian contoh ada juga yang saya kata walaupun tak boleh buat point tapi ada juga beberapa perkara yang mana memang dalam rujukan tu kamu dapat bentuk macam ni. So tak ada masalah Boleh ambil tetapi kena pastikan kamu bagi kredit lah. Contohnya kamu ambil semua ni kan daripada buku. So kamu letak selepas titik kamu letak kamu punya mouse. Lepas tu kamu pergi kat reference. Kamu insert footnote, nanti dia akan keluar kat sini nombor 6. Contohnya kamu ambil buku Muhammad Redwan Haji Asli, contoh, koma, tajuk dia mestilah italic Ni tajuk dia, Pemberontakan Bersenjata Komunis di Malaysia, koma, yang ni tak payah, terus halaman. Terus halaman 134 macam tu. Ataupun kamu dapat, contohnya nombor 7 ni. Kamu dapat maklumat tu daripada akhbar online contohnya, akhbar daripada internet dan sebagainya. So kamu tulis tajuk berita harian, tarikh, halaman berapa. Dan juga letakkan juga dia punya www.apa. Nanti saya nak check tu. Okay? Alright, so dah tulis kan. Kamu dah buat perbincangan. Lagi cantik kalau setiap page tu ada kamu punya rujukan. Lagi bagus sebab tu sebagai ketua kena pandai bahagikan tugas dan kena tetapkan okey setiap orang mesti ada rujukan. Jadi setiap page yang buat tu ada rujukan macam ni, so cantik kamu punya essay. Contohnya ada cabaran. Contoh saya punya cabaran Malaysia dan Thailand dalam kerjasama membantas komunitas sempadan. Contoh tadi bab 5 cabaran soalan 5 tadi cabaran yang perlu dihadapi oleh MARA dalam usaha. Contoh macam itulah. Contoh cabaran yang dihadapi oleh MARA dalam ni. Okey, kamu cerita dulu, cerita-cerita kemudian cerita cabaran yang pertama. Contohnya dari segi kewangan ke apa ke. So cerita, kemudian ada isi baru 4.2 pula. Isu dia apa? Seterusnya apa? Kemudian barulah kesimpulannya. So bergantung kepada kreativiti setiap kumpulan. Macam mana kamu nak kupas soalan tersebut. Pada saya awak bagi jawapan tu semua betul. Tapi dari segi kreativiti kamu untuk mengupas soalan tersebut, yang tu yang akan saya bagi markah. Kemudian terus kesimpulan. So ada kesimpulan. Contoh 4.0 kesimpulan. So ceritalah. Kesimpulan ni maksudnya awak simpulkan balik apa yang telah awak bincangkan tadi. Lepas tu kat sini bibliografi kan. Atau bibliografi. Contoh kat sini lah. Kalau buku-buku lah. Contoh akhbar guna kan. Tajuk akhbar tu, akhbar apa, tarikh, tahun. Tarikh lah. Kemudian ini adalah sumber kedua ataupun contoh kita kata penggunaan buku.
Contohnya kumpulan tu ada 5 buku contoh. So tulislah mesti nama. So macam mana nak tahu ni, awak boleh macam mana nak tahu cara menulis, awak boleh refer modul yang saya bagi tu. Nota yang saya bagi tu dekat belakang ada contoh. So buat macam tu lah. Dia mesti kat sini 0.5 macam tu. Dia mesti ke tengah sikit. Okay. Setakat ni nampak tak gambaran macam mana nak buat esei? So macam ni lah caranya. Tapi awak punya tak banyak, 8 hingga 15 je. Macam saya ni banyak dekat 40 40 page. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Sumber kedua itu, sumber pertama adalah buku. Sekejap. Buku sumber kedua. Sumber pertama adalah, kalau macam sejarah kan, sumber pertama adalah seperti penyata Dewan Rakyat, kemudian file-file dekat Arsip Negara. Maksudnya sumber prima ataupun sumber pertama. Sumber kedua adalah sumber buku-buku, majalah semua tu. Tapi tak payahlah tulis sumber kedua ke apa, tulis je bibliografi. Kalau akhbar, tulislah akhbar apa. Lepas tu kalau buku-buku lah, tulis buku macam tu. So nanti bila buat pembentangan nanti masuklah video-video yang berkaitan, cek video contoh macam tu. So macam ni lah cara buat tugasan. Saya harap saya dapat macam ni lah kemasnya. Kalau boleh setiap page ada rujukan. Tak mungkin kamu buat sendiri ayat tu kan. Mesti kamu akan ambil daripada mana-mana. So kalau ada blogspot saya tak suka. Wikipedia saya tak suka. Tapi awak boleh baca untuk dapatkan idea. Kemudian cari sumber-sumber. Contohnya daripada artikel. Contoh artikel yang saya bagi. Contoh yang macam dalam Google Classroom tu. Itu artikel tu artikel yang berwibawa. So yang tu saya terima. Ataupun kalau macam guna juga kat internet, tulis dia punya website dia. So nanti saya akan tengok. Ada soalan lagi? Madam, Ya. untuk soalan 5 tu kan dia Kongres Ekonomi Bumi Putera 1965 kan? Kalau dia kalau kami ambil pasal pendidikan sikit boleh tak? Sebab kan dia kata ekonomi kan, kalau ambil yang pendidik. Maksudnya nak campur masuk pendidikan ke? Macam mana soalan 5? Okey. Kan dia Kongres Ekonomi. Tak, ini cuma dia punya kita kata apa ayat sebelum sebenarnya awak yang awak kena jawab. Sekejap saya Sebenarnya itu hanyalah dia punya ni khas. Dia punya macam cakap kepala ayat macam tu lah. Tapi awak yang kena awak buat adalah analisa kemajuan dicapai dan cabaran. Kalau awak kata nak analisa dari segi apa pendidikan awak kena tengok boleh, tak masalah. Tapi awak kena tengok hala tuju strategik MARA dalam buku. Dari start penubuhan MARA sampailah sekarang. Awak tak perlu ambil semua tetapi awak ambil yang mana yang menampakkan kemajuan dicapai. Contohnya awak kata dari segi pendidikan. Contohnya MRSM. Awak boleh bagi contoh. Contoh MRSM telah melahirkan angkasawan negara. Contoh siapa. Boleh, tak masalah. Tapi awak kena berpandukan timeline yang disediakan dalam modul. Kemudian cabarannya apa? Nak membangunkan Bumi Putera untuk berdiri sama tinggi dan duduk berdiri sama tinggi duduk sama nilah rendah besar berbanding masyarakat lain bukannya mudah ya. Okey. Ada soalan lagi nak tanya? Jadi awak mungkin boleh masuk kepada pengenalan. Pengenalan ceritalah tentang penubuhan MARA sikit. Itu je lah. Okey. Okey, faham Madam. Yang lain faham tak? Okey, faham tak?
Faham, Okey. madam. Ada apa-apa lagi nak tanya? Dekat slide kena ada apa je, madam? Apa yang awak nak bentangkan lah. Isi-isi tu, tapi awak janganlah ambil daripada assignment tu awak tepek, tak nak. Daripada assignment yang awak buat tu, laporan awak buat tu, awak ringkaskan dan masuk dalam slide. Contohnya awak kata cabaran, dalam slide awak, dalam tugasan awak, laporan awak tulis panjang lebar kan. Tapi dekat slide nanti awak tulis cabaran yang pertama apa. Ringkas je, kemudian nanti kamu yang akan huraikan. Lepas tu nak letak video ke, lampiran ke, tak ada masalah. Okay, ada lagi? Untuk PowerPoint tak ada format apa-apa madam. Tak ada. Buat macam awak buat pembentangan lagi tu lah. Nanti cover depan Madam Hanim akan bagi. Saya akan bagi kemudian. Format cover depan. Tapi yang hard copy nanti colour lah. Saya tak nak yang hitam putih. Boleh? Boleh madam. Maksudnya buat kelas untuk awak, madam ni betul tak ni contoh macam tu. Awak perlu ke tak? Kalau perlu awak kena cari masa untuk saya buat kelas. Macam tadi kelas diagnostik kan, kelas dia hari Ahad petang ke? Diagnostik 1A Ahad petang. So saya briefing kat dia. Kemudian tadi pagi pukul sekejap dia, buat kelas pukul 9 sampai pukul 10 macam tu. So setiap kumpulan dia bentangkan, okey madam, saya dapat tajuk ni. Ni saya punya draft. Macam ni, okey tak madam? So saya akan bagi pendapat. Kalau okey lah. Kalau perlu penambahbaikan lah. Tapi kamu kena cepatlah sebabnya minggu depan dah nak submit tugasannya. So ketua kena bekerja keras lah buat pembahagian. Lepas tu jangan lupa setiap kali kamu buat meeting kumpulan, contohnya kamu guna Google Classroom, pastikan ada seorang SU yang akan buat kat Word, screenshot gambar, kemudian kehadiran, apa yang dibincangkan, tarikh bila semua dibincangkan. Okey, simpan. Perbincangan Google Meeting kedua buat. Tapi tak adalah selalu pakai Google Meeting kan. Mungkin yang tajuk besar-besar. Lepas tu nak kompilkan. Lepas tu buat group WhatsApp kecil, buat perbincangan. Sebab nanti kalau kat senat nanti dia nak tengok bukti. Betul ke pelajar kamu buat pembentangan kumpulan? Macam mana dia orang menggunakan kaedah macam mana mereka buat perbincangan? Kalau kita face to face tak masalah. You boleh jumpa kat library, boleh jumpa dekat mana? Kafe kan. Tapi sekarang macam mana? So apa-apa sekarang ni semua kena bukti. Kita tak nak nanti markah kamu ada yang di-argue. Okay? So saya harap kamu take note lah tentang tu Okay, so ada apa-apa lagi nak tanya? Ya. Tak payah. Tak payah. Abstract tu dia adalah gambaran awal apa yang awak nak bincangkan. Kemudian dia kena masuk objektif. Susah, so tak payah. Perhargaan, isi kandungan, terus perbincangan, lepas tu nanti pandangan setiap ahli kumpulan. So pandangan setiap ahli kumpulan tu nanti letak nama kamu. Nama dengan nombor matrik. Tu je, tak ada masalah pun. Ya? Ada lagi soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada kot. Tak ada. Tak ada. Hari ni semua hadir ke? Semua hadir. Sebab sekarang ni saya tengah keluarkan surat amaran ketiga. Saya tengah keluarkan surat bukan amaran ketiga, amaran terakhir kepada beberapa orang pelajar yang ada masalah kehadiran. So saya dah bincang KP dia, mungkin kalau dia tak hantar tugasan
Dan juga masalah ni mungkin dia akan dinasihatkan untuk tangguh semesta lah. Okay, so kata ada apa-apa, kita stop. Tapi perbincangan masih boleh dilakukan menggunakan group WhatsApp. Kalau urgent, saya akan reply on the spot lah. Tapi kalau saya ada tugas ke, next nantilah. So, kamu buat dulu draft. Sambil-sambil tu buat pembahagian tugas. Cari bahan. Lepas tu nanti tunjuk kat saya draft dia. Tengoklah kalau kamu nak buat kelas ke ataupun minggu depan kelas biasa ke kalau sempat kan. Sebab bukan apa, kadang kita takut apa yang kita buat tu macam kita dah bagi jawapan tapi tak mengikut kehendak soalan. Tu yang kita tak nak. Okay. So apa-apa saya doakan kamu boleh jawab soalan lah. Kamu diberikan kefahaman cara untuk menjawab soalan tersebut. Kamu tak ada exam tapi kamu ada assignment yang kamu kena selesaikan. Okay, so kalau tak ada apa-apa kita stop sampai sekarang dan kita akan bertemu di lain masa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Waalaikumsalam.